Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan pengajian kita pada bab yang ke-6, kitab Perjalanan Hidup Nabi SAW yang dikarang oleh Dr. Mustafa, almarhum Dr. Mustafa Sibai. Jadi dalam bab yang ke-6 ini, peristiwa-peristiwa penting setelah pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah, sampailah peristiwa besar wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada tajuk kecil Haji Perpisahan, Hajjatul Wada' ataupun Hajjatul Wida', iaitu pada tahun yang ke-10 Rasul kita mengerjakan haji, dan Nabi wafat pada tahun yang ke-11 di bulan Rabiul Awal. Dan dalam masa mengerjakan haji itu pasti ada khutbatu Hajjatul Wada', ya. Dan dalam membicarakan khutbah itu kita sudah sampai ke muka surat 184, ya. Kita sampai ke muka surat 184, iaitu Nabi berkhutbah kepada kira-kira 114,000 jamaah. Ada riwayat mengatakan 200,000 jamaah berdasarkan jumlah kabilah yang hadir, ya. Jadi ada kata 114,000, pokoknya lebih daripada 100,000 yang hadir di padang Arafah dan mendengar khutbah terakhir, bicara terakhir Nabi kepada jamaah. Kenapa disebut sebagai khutbatul wada' ataupun wida'? Sebab nada Nabi itu nada perpisahan. Kan Nabi kata, ayuhan nas, inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Wahai manusia, aku rasa selepas ini tak berjumpa lagi dah dengan kamu. La'alli la alqakum, barangkali selepas ini aku takkan jumpa kamu dah. Ba'da 'ami hadha, selepas tahun ini tak jumpa dah kot. Wa fi baladikum hadha, di tempat, di negeri, di bumi ini. Wa fi syahrikum hadha, di bulan seumpama ini, iaitu bulan Zulhijjah. Jadi kalau bahasa orang tua-tua gamaknya, ini penyudah je kita, ya, tak ada tak hidup lagi. Jadi Nabi dah mula, ya, mendapat isyarat-isyarat bahawa beliau berada di ambang kematian, kewafatan. Itu kurniaan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dalam khutbah itu kita dah sampai ke muka surat 184 barangkali, sebab dah terpisah 3-4 bulan, saya pun tak ingat di mana. Tapi tengok lipatnya di sini, muka surat 184 lah.
Wahai manusia, ayuhan nas, ya, wahai sekalian manusia. Ini gambaran kepada kita bahawa Nabi punya hasrat agar khutbahnya merentas masa, zaman dan juga ruang. Maksudnya ini bukan hanya di padang Arafah. Ini untuk manusia seluruhnya sepanjang zaman. Jadi bila sebut ayuhan nas, wahai manusia, jadi itu gambaran bahawa Nabi hendak supaya khutbahnya itu merentas masa, ya, sebab manusia tetaplah manusia sampai bila-bila. Ayuhan nas, dan merentas zaman dan juga merentas masa dan juga merentas ruang. Arafah bukan semata-mata Arafah, di benua mana sekalipun ada manusia, maka dengarlah. Ya, katanya sesungguhnya bagi kamu hak-hak yang mesti ditunaikan. Kalau dalam bahasa, ya, kalau di dalam bahasa Arabnya, ya, di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai, ya, amma ba'du ayuhan nas fa inna lakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaikum haqqan. Ya, ada hak yang mesti ditunaikan. Dalam kehidupan kita ada yang disebut sebagai tanggungjawab dan ada yang juga disebut sebagai hak, rights and responsibilities. Ya, ada hak kita dan ada pula tanggungjawab kita. Kena ada balancing. Jangan asyik menuntut hak tapi tidak menunaikan tanggungjawab. Ya, jangan asyik menuntut hak. Seorang suami asyik nak menuntut hak dia je, tapi tanggungjawab tidak terbuat. Ya, begitu jugalah seorang isteri, jangan asyik nak menuntut hak je, tapi tanggungjawab tidak dipenuhi. Jadi antara rights and responsibilities kena ada balancing. Jadi di sini Nabi peringatkan sesungguhnya bagi kamu hak-hak yang mesti ditunaikan oleh isteri-isteri kamu, dan begitu juga bagi isteri-isteri kamu hak-hak mereka yang mesti kamu tunaikan. Ya, dalam bahasa Arabnya dia kata fa inna lakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaikum haqqan. Jadi ada hak yang mesti, ya, diberikan. Dalam kehidupan ini kita sedia maklum bahawa sifat manusia itu lengkap melengkapi. Takkan mungkin kita dakwa diri kita dapat melakukan semua perkara, tidak. Maka di sana adalah complementary, lengkap melengkapi di antara satu sama lain, dipanggil kamil mutakamil, lengkap melengkap, ya, complementary, bantu membantu, tunaikan hak. Jadi katanya di situ bahawa dia kata di sini bahawa hak-hak yang mesti ditunaikan oleh isteri kamu, ya, maknanya hak kita tanggungjawab isteri, hak kita tanggungjawab isteri, dan begitu juga bagi isteri kamu pun ada hak. Kali ini hak isteri tanggungjawab kita pula. Ya, ada hak isteri tanggungjawab kita pula. Yang mesti kamu tunaikan. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kamu tunaikanlah amanah kepada ahlinya. An tu'addul amanati ila ahliha. Tunaikanlah, ya, amanah kepada ahlinya. Sebab apabila disia-siakan tanggungjawab, ya, apabila tidak diberikan hak, idza duyi'atil amanah, ya, apabila maknanya disia-siakan amanah dan tanggungjawab itu, maka berlakulah kerosakan di atas muka bumi ini. Fantaziris sa'ah idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Ya. Jadi di sinilah maka bagaimana kita saling berusaha berikhtiar, maka dengan sendirinya kita berlumba-lumba untuk menunaikan hak orang lain dan kita maknanya penuhi hak. Maka bila ada perlombaan begitu, dengan sendirinya
kita ke arah kesempurnaan, berikhtiar untuk menunaikan hak isteri. Suami pula berikhtiar menunaikan hak isteri. Isteri pula berikhtiar menunaikan hak suami. Jadi bila ada perlembuan ke arah menunaikan hak itu, maka dia ke arah yang lengkap, ya, ke arah kesempurnaan, ya, ke arah kesempurnaan dalam kehidupan. Kemudian disebut apakah di antara tanggungjawab, apakah di antara maknanya hak yang mesti dijaga oleh Nabi, maknanya setelah diberi secara umum kemudian diperincikan. Katanya apa? Kamu juga berhak melarang mereka daripada membenarkan sesiapa pun orang yang kamu tidak suka memasuki tempat tidur kamu. Ini soal privacy. Dan sebenarnya bila kita berada di zaman IT ni, privacy ni dah tak ada. Sebab dengan pendekatan teknologi moden ini, ya, sudah tidak ada privacy. Kadang-kadang boleh masuk ke bilik tidur, ya, dengan teknologi moden ni. Kadang-kadang dipasang, maknanya kita kata kamera yang tersembunyi. Kadang-kadang drone masuk, ya, ke kawasan tanpa disedari. Jadi begitu Islam menuntut supaya dijaga hak pribadi di samping hak masyarakat. Kena ada balancing, keseimbangan antara hak pribadi dan hak masyarakat. Dan kalau bertembung antara hak pribadi dengan hak masyarakat, maka hak masyarakat diutamakan. Ya, al-maslahah 'ammah muqaddamah ala maslahah khassah. Kepentingan masyarakat, ya, akan diutamakan mengatasi kepentingan pribadi. Ya, apabila ia melibatkan, ya, masyarakat yang akan terjejas apabila seseorang cuba exercise haknya lebih dan maknanya menggugat dan menjejaskan hak ramai. Jadi kita kata ada hak individu, ada hak masyarakat. Kalau bertembung, maka utamakan hak masyarakat. Sebab itulah kita lihat bagaimana adanya peruntukan yang disebut sebagai reserve jalan, supaya orang yang berada di lot yang kedua, lot yang ketiga itu ada peluang untuk masuk, ada jalannya. Maknanya orang di lot yang pertama kena bagi laluan, pasal bertembung dengan hak masyarakat. Maka ketika itu, ya, dalam undang-undang sivil sekalipun, dalam undang-undang Islam sekalipun, maka hak masyarakat diutamakan. Jadi di sini diperincikan, iaitu kamu berhak melarang mereka. Ya, mereka bertanggungjawab dan kamu ada hak. Mereka di sini ialah wanita ataupun isteri lah, bertanggungjawab, ya, apabila mengizinkan seseorang yang tidak diredai suami masuk ke bilik, maka berdosa seorang isteri membiarkan seseorang yang tidak diredai, termasuklah, ya, anak-anak, termasuklah ahli keluarga, ya, termasuklah adik-beradik. Sebab ini soal privacy. Sebab kita mengaji dalam surah An-Nur, kan, bagaimana Allah memberikan hak privacy ini, terutama dalam surah An-Nur itu disebut sebelum solat subuh, sebelum maknanya solat subuh, selepas waktu zuhur, selepas waktu isyak. Ini 3 waktu, ya, salasu auratin, ya, 3 waktu yang disebut di dalam surah An-Nur untuk dijaga sungguh-sungguh privasinya, ya. Jadi kalau ibarat kita kata bahawa kawasan ini kawasan terlarang, penceroboh akan didakwa. Ya, kalau kita lihat apa nama tu, papan tanda billboard ataupun papan tanda, kan, penceroboh akan didakwa. Ada gambar orang pegang senapang, seorang lagi ngangkat tangan. Apa tu maknanya? Ini soal private property. Ini soal privacy, ya tak? Jadi apakah tidak ada privacy dalam Islam? Ada. Ya, ada. Maknanya kita kata privacy dalam Islam. Kamu berhak melarang isteri-isteri kamu, mereka, daripada membenarkan sesiapa pun yang orang yang kamu tidak suka dan memasuki tempat tidur kamu. Ini kita punya kerajaan, kita punya authority,
kita ada maknanya hak untuk menyuruh isteri supaya maknanya jangan seenaknya memberi izin walaupun anak sekalipun, ya, untuk menjaga privasi itu tadi. Jadi kita kata tanggungjawab isteri, hak suami. Dan mereka juga berkewajipan untuk tidak melakukan, ya, perbuatan-perbuatan keji. Disebut di sini bahawa dalam bahasa Arabnya disebut di sini bahawa, ya, wa alaihinna an la yatina bi fahishatin mubayyinah. Selalunya perkara yang keji ini ialah zina lah, ya, perkara yang keji ini fahishatin mubayyinah ini sebenarnya simbol kepada zina, ya, simbol kepada zina. Jadi maknanya menjadi tanggungjawab isteri untuk menjaga, ya, dirinya, maruahnya. Jadi kita lihat free sex yang diagung-agungkan oleh Barat, dia boleh bertukar pasangan. Nyak nukuh selera weh. Dan tak usah kata di Barat, kadang-kadang sudah mula menjalar kepada mereka yang hidupnya secara bebas begitu, boleh bertukar, ya. Mula bertukar dalam dansa, menari-nari. Mak boleh bertukar-tukar pula lepas itu. Itu level kebebasan yang sebenarnya menjejaskan, ya, yang boleh menjejaskan kepribadian manusia yang disebut sebagai ahsani taqwim. Kalaulah manusia bersikap demikian, terbabas, mereka akan menjadi asfala safilin, akan jatuh martabat, serendah-rendah martabat daripada ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Manusia ada potensi untuk jatuh ke tahap lebih rendah daripada segala yang rendah. Asfal itu paling rendah, safilin di kalangan yang rendah. Tuhan sebut balhum adall ulaika kal an'am balhum adall. Udah perban je weh. Udah perban boleh bertukar-tukar. Ya, dah rupa kandang lah, dah boleh bertukar-tukar, dah rupa reban. Sebab itulah maka diperingatkan di sini bahawasanya kamu dan mereka, dikata di sini, dan mereka juga berkewajipan untuk tidak melakukan perbuatan keji, iaitu zina. Jadi dalam konteks Barat, ya, dalam konteks Barat, mereka boleh ada mistress, mereka boleh maknanya boleh melanggan di rumah-rumah pelacuran, diberikan lesen. Yang penting jangan beristeri dengan isteri yang kedua, yang ketiga. Mistress tak apa, ada melanggan pelacur tak apa. Begitu mereka maknanya melihat kebebasan itu, mereka gagal dalam menilai maruah. Mereka gagal dalam menilai maruah sebab pendekatan liberal Barat itu akhirnya meletakkan salah betul itu berdasarkan majority. Kalau majority kata ianya okey, tak apa, kita bagi lesen. Yang penting kalau majority menentang adanya, kita kata poligami, yang kalau dia nak ada mistress, kalau dia nak ada melanggan di rumah pelacuran, kita asalkan berlesen. Allah. Jadi kalau kita lihat begitu, betapa kejinya umat, ya, betapa kejinya masyarakat. Sebab itu kita lihat bagaimana Allah jatuhkan martabat sehingga akhirnya berlakulah ledakan gunung berapi ke atas Pompeii City, ke atas Pompeii City di Itali. Sekiranya mereka melanggar larangan kamu ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan kamu agar tidak tidur bersama-sama di atas katil, serta mengizinkan kamu memukulnya dengan pukulan yang tidak mencederakan, darban ghaira mubarrih. Ya, disebut di sini bahawasanya fa in fa'alna fa innallaha qad adzina lakum. Ini sabda Nabi ini, ya, ini sabda Nabi. Jadi dia itu mandatory, dia itu jazam, ya, tidak ada toleransinya, tidak boleh
maknanya kita kata bahawa tidak boleh kita nak cuba nak tolerate apa di antara prosedur untuk menjatuhkan hukum ke atas wanita yang curang begini. Fa inna Allah qad adzina lakum an tahjuruhunna fil madaji'. Satu, bahawa kamu pisah mereka daripada tempat tidurmu sebagai satu hukuman ya kepada mereka. Yang kedua, wa tadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kamu boleh pukul mereka, tapi pukulan yang tidak mencederakan. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan soal betapa murninya institusi keluarga. Jangan pepok lerok darapa reban. Darapa reban ayam. Ya tak? Ikut suku je bertukar-tukar pasang. Mika siapa jangan kira. Jangan kira, tak? Teman jalak lentin pula dah. Ayam lah tu, ayam jantan lah tu, tak? Ayam jantan, tak? Jadi institusi keluarga adalah institusi yang begitu suci, murni, tidak boleh seenaknya dicemari dan dicabuli. Tapi tuan-tuan, apabila manusia sudah mengamalkan dasar liberal ini, liberal barat ini, yang maknanya seks bebas ini, perkara ini maknanya kita kata berleluasa. Kebebasan yang tidak ada batasan ini boleh berlaku berleluasa. Jadi integriti keluarga akan terjejas, anak-anak pun akan terjejas ya. Sebab apa? Anak-anak itu akan mewarisi perangai dan sifat ibu, perangai dan sifat ayah. Allah, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Jadi kalau sampai ke tahap setelah dipisahkan tempat tidur masih lagi melakukan perbuatan keji, maka diberi keizinan kepada suami untuk maknanya memukul isteri ya, tadribuhunna darban, tapi ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Janganlah tomoy pula, muatai pula, berdamai lah kawan, udah jadi pancing bag pula, janganlah ya. Janganlah kopi itu, hantar isyarat je. Kalau dilihat dalam, kalau disebut-sebut dalam kitab fiqh ialah dipukul dengan hujung serban sebagai menghantar isyarat ya, menghantar isyarat atas tidak redanya kita dengan perbuatan tersebut ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana dalam konteks barat kadang-kadang memberikan hak kebebasan peribadi akses berlebih-lebih ya, berlebih-lebih, bahkan sampai ke level boleh pula kalau si suami bertindak ke atas isteri ataupun bapa bertindak ke atas anak demi hukum agama, tiba-tiba barat melihat itu suatu jenayah ya, dibelanya mereka yang melakukan jenayah syar'i, dihukum pula si suami ataupun dihukum pula si bapa. Tuan-tuan dan puan ingat kes, tak ingat saya, di Finland, Sweden, bagaimana seorang bapa yang merawat anaknya tak sembahyang. Di Finland ke di Sweden ke kan, kena hukum kawan, tak pasal merawat anak yang tak sembahyang, warga negara Malaysia tapi duduk di sana, Finland, Sweden. Begitu mereka mengagungkan hak kebebasan sehingga tidak ada hak agama, tidak ada hak syar'i. Sebab bagi mereka ya, manusia itu punya hak sewenang-wenang dan juga mana wewenang hak yang ada pada manusia itu mutlak. Aspek itu tuan-tuan dan puan pun sedia maklum bahawa bagaimana mereka praktis hak peribadi ini melampau sehingga susah nak buat lockdown pun susah. Nak buat lockdown pun susah ya tak? Sebab apa? Terlampau mengagungkan hak pribadi. Tapi kita ada balancing di antara hak masyarakat dengan hak pribadi. Bila buat lockdown dengan PKP 1, PKP 2, kita dapat jaga. Kita dapat jaga sebab kita ada balancing di antara hak masyarakat dengan hak pribadi.
Sehingganya maknanya kita kata bila bertembung maslahah ammah muqaddamah ala maslahah khassah, ya, maknanya kepentingan ramai lebih diutamakan ke atas kepentingan pribadi. Taib, jadi katanya di situ ialah darban ghaira mubarrih, ya, pukulan yang tidak mencederakan. Oleh kerana itu Nabi ada melarang jangan disasarkan muka, ya, jangan disasarkan tempat yang lemah yang boleh mencederakan, ya, jangan sampai, ya, maknanya kita kata mencederakan anggota. Bahawa dalam pendidikan jangan sampai disasarkan, ya, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Jika sekiranya mereka berhenti daripada perbuatan fahishatan mubayyinah itu, ya, fa in intahaina, apabila mereka berhenti daripada fahishah mubayyinah itu, mereka berhenti daripada zina, ya, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka akan makan hak pakaian dengan cara yang baik. Fa in intahaina falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hak mereka untuk makan, hak mereka untuk pakaian. Maksudnya suami kalau isterinya sudah bertaubat, tidak mau kembali lagi, sudah bernyesal dan tidak, maknanya kita kata kembali lagi kepada pekerjaan yang keji itu, maka suami bertanggungjawab untuk memberikan hak makan minum dan pakaiannya dengan cara yang baik. Fa in intahaina falahunna rizquhunna wa kiswah. Kiswah itu adalah pakaian. Kita selalu sebut kiswah ni kelambu. Kita selalu sebut kelambu Kaabah tu kiswah, ada. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya ialah pakaian, ya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi begitu maknanya Islam menjaga institusi keluarga. Kalau boleh jangan porak-perandakan, jangan diretakkan, ya. Maknanya untuk menghancurkan memang senang, tapi nak membina semula. Dan apabila kita hancurkan institusi keluarga, yang menjadi mangsa adalah anak-anak. Dan bila anak-anak menjadi mangsa, masyarakat menjadi mangsa. Allahu Akbar, ya. Bila anak-anak menjadi mangsa, masyarakat pula menjadi mangsa. Jadi oleh kerana masalah ammah itu perlu dijaga, kalau boleh ada jalan untuk mengislahkan, ya, untuk memperbaiki keadaan, maka itu lebih baik, ya, itu lebih baik. In arada islaha, apabila kita usaha untuk melakukan pengislahan, ya, untuk memperbaiki balik hubungan itu. Sebab manusia kadang-kadang terjebak dengan nafsu, ya, kadang-kadang pengabaian berlaku di pihak suami, ya, kadang-kadang suami sibuk dan akhirnya tidak menunaikan hak isteri. Macam-macam boleh berlaku, ya. Jadi dengan sebab itulah makanya kalau ada jalan untuk berbaik, maka berilah hak isteri-isteri. Falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Berilah mereka makan dan pakaian mereka, katanya di sini bahawa, ya, dengan cara yang baik. Allah telah membenarkan kamu, dia kata di sini bahawa jika sekiranya mereka berhenti daripada perbuatan itu, iaitu perbuatan yang keji, maka hendaklah kamu berikan mereka rezeki mereka, kiswah mereka, pakaian mereka dengan cara yang baik. Berilah pesanan dan tunjuk ajar kepada isteri dengan perkara-perkara yang baik. Maknanya memberikan pengajaran, memberikan keinsafan, memberikan peringatan, tazkirah, ya. Dikatakan di sini bahawa wastausu bin nisa'i khaira. Pesan-pesan, berilah wasiat, ya, kepada mereka dengan pesanan-pesanan yang baik, ya. Maknanya pendekatan Islam itu ialah an-nasihah. Ad-dinu nasihah, ya, agama itu, tegaknya agama itu di atas dasar nasihat. Boleh dijatuhkan hukum, ya, boleh dijatuhkan hukum, tetapi belum tentu hukum itu semata boleh merawat masalah, ya. Bukan hukum itu semata boleh merawat masalah.
ya, sebenarnya pendekatan nasihat, pengajaran, keinsafan, peringatan, tazkirah itu juga sebahagian daripada cara merawat masalah. Berilah pesanan dan tunjuk ajar, disebut di sini dalam bahasa Arab disebut wastausu, ya. Wastausu itu makna berilah pesanan-pesanan bin nisa'i khaira, dengan perkara-perkara yang baik. Ya, kalau kita lihat pendekatan mau'izatil hasanah, pendekatan bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh pengajaran-pengajaran yang baik. Sebab apa? Fa innahunna awanun, fa innahunna indakum awanun. Sebab katanya apa di sini? Kenapa begitu? Kita beri tunjuk ajar, pengajaran, nasihat. Sebab hakikatnya mereka itu dikatakan kerana mereka adalah awanun indakum, teman-teman dan yang membantu di sisi kamu. Awanun, aun itu ialah bantuan. Daripada aun timbullah awan, daripada aun timbullah ma'un, al-ma'un, bantuan-bantuan. Maknanya isteri yang membantu kamu, menenangkan kamu, ya, isteri yang boleh memberikan ketenteraman dalam hidup kamu, ya. Jadi dengan sebab itu, jaga, kalau boleh diperbaiki, cuba perbaiki. Sebab apa? Result yang terakhir yang dikatakan tolak itu yang terakhir. Abghadul halal ilallah, ya, at-talaq, itu yang terakhir, the last, ya, itu yang terakhir. Mereka tidak berhak atas diri mereka sendiri. Hakikatnya apabila mereka itu sudah menjadi isteri kita, la yamlikna li anfusihinna syai'a. Makan minum mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka sudah milik kita. Mereka keluar daripada rumah ayah mereka, lalu mereka masuk bersama dengan kita. Maka makan minum mereka di bawah kita, tempat tinggal mereka di bawah kita. Jadi kalau tiba-tiba, ya, kalau kita tiba-tiba dikucar-kacirkan kehidupan mereka, ke mana mereka nak pergi? Ya, ke mana mereka nak pergi? Jadi Islam mengambil pendekatan meminimalkan risiko, ya, to minimize the risk. Krisis mesti ada, sebagai manusia memang akan ada krisis, tapi cuba kurangkan risiko. Ya, maknanya kita ambil pendekatan, ya, supaya jangan sampai tepung berselerak, jangan sampai putus rambut. Pendekatan ini, ya, kita lihat di sini bagaimana pengurusan risiko yang Nabi berikan di sini, ya. Betapa katanya bahawa mereka adalah teman pembantu kamu. Ingat, ya, kalau mereka pernah terjatuh dalam lembah yang keji, bukanlah selama-lamanya. Barangkali ada kemaksiatan, turisu ta'ah, yang akhirnya membawa kepada ketaatan-ketaatan. Kalau kita lihat pendekatan tasawuf, ya, dia tidak izinkan kita berputus asa. Ya, pendekatan tasawuf ialah cuba kita memberikan ruang, kemaafan, peluang, ya, untuk mereka memperbaiki diri mereka. Jadi katanya mereka tidak berhak, isteri-isteri tidak berhak atas diri mereka sendiri. Maknanya pemilikan rumah, pemilikan untuk, maknanya kita kata nafkah dan sebagainya. Kalau mereka nak mencari nafkah pun dengan izin kita. Jadi mereka sudah di bawah kita. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau boleh diperbaiki suasana itu, cuba perbaiki. Jangan cepat sangat untuk, maknanya, mengambil pendekatan yang terakhir. Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanatullah, dan kamu menghalalkan faraj, ya, furujahunna bi kalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah. Hanya aku terima akan nikahnya si fulanah binti fulan dengan mas kahwinnya sekian banyak, ya. Maka dengan kalimah-kalimah itu, bukankah berubah situasinya? Berlaku satu transaction, ya tak? Berlaku suatu perubahan, titik peralihan dengan beberapa kalimat. Maka akhirnya halallah dia, si wanita itu, kepada si suami. Aku terima akan nikahnya, ya, si fulanah binti fulan. Dalam bahasa Arab disebut perempuan itu fulanah, laki-laki fulan, fulanah binti fulan, dengan mas kahwinnya sekian-sekian, ya tak? Tunai ke hutang ke, tengoklah. Tu hutang pun sah juga. So boleh, bukan tak boleh hutang. Boleh, ya tak? Sah, ya tak?
Tapi ada hukum fiqahnya lah kalau hutang tu, ya tak? Jadi maknanya dengan kalimah-kalimah itu sudah menjadi halal lah si isteri itu kepada kita. Jadi dikata di sini bahawa sesungguhnya kamu mengambilnya, iaitu mengambil isteri itu, ya. Bagaimana di sini disebut wa innakum innama akhadhtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, ya. Kamu ingat, kamu telah mengambilnya sebagai amanah. Jaga balik amanah itu. Kalau ibarat kita kata perkara yang di bawah amanah kita, berlaku kerosakan sikit pada perkara itu, kita yang menjaganya, kita kena perbaiki keadaan. Sebab kadang-kadang kesilapan juga berlaku di pihak kita, ya. Bukan hanya kita nak menyalahkan dia, boleh terlibat dengan perkara yang keji itu. Kadang-kadang cuba kita renung diri kita, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan ingat, kamu telah menggunakan beberapa kalimah yang menyebabkan halal mereka untuk kamu. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Apa dia? Aku terima akan nikahnya si fulanah binti fulan dengan mas kahwinnya sekian-sekian tunai. Dengan itu, kalimah itu je, dengan jalan itu je berubah status. Udah panggil puan, tak panggil cik dah. Itu kemuliaan tu. Panggilan puan tu satu kemuliaan tu. Maknanya dia sudah milik si fulan. Jangan kau nak ngocoh. Jangan nak dikocoh pula. Jangan nak dipinang pula. Ngapa? Puan tu oh sudah. Jadi status dia sudah ada kemuliaan di bawah tanggungjawab orang tertentu. Dengan kalimah itu lalu tidak lagi dikatakan cik, bahkan dikatakan puan dah. Jadi jaga amanah itu, kata Nabi, ya, jaga amanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampak macam ringan, tetapi sebenarnya berat, ya. Maknanya ia adalah merupakan, kita kata, suatu pesanan Nabi yang berat kepada suami. Wastausu bin nisa'i khaira, ya, berjaga-jagalah dengan wanita dengan cara yang baik. Sebab apa? Fa innahunna indakum awan, mereka adalah pembantu-pembantu bagi kamu di dalam kehidupan. Lalu Nabi kata faqilu, gunakanlah akal, jangan terbawa-bawa dengan sentimen dan emosi. Faqilu, ya, maknanya gunakanlah akal. Di sini dikata renungilah kata-kataku ini, diterjemahkan faqilu ayuhan nas, ya. Maka di sini diterjemahkan renungilah kata-kata ini wahai sekalian manusia. Fa inni qad banat, ya, sesungguhnya aku telah menyampaikan. Di sini disebut banat, aku telah jelaskan. Maknanya ini soal masyarakat. Walaupun sebut secara khusus soal keluarga, tapi sebenarnya ini soal masyarakat. Sebab apa? Masyarakat adalah terdiri daripada keluarga-keluarga yang harmoni. Harmoni keluarga, harmonilah masyarakat. Ada integriti dalam keluarga, adalah integriti masyarakat. Yang masyarakat tak ada integriti ni bila keluarga tak ada integriti. Ya, yang masyarakat jadi pepok lerak ni antara lain puncanya daripada institusi keluarga yang tidak ada integriti, yang tidak menjaga hak dan maruah. Jadi maknanya kita kata kacaunya masyarakat itu kena lihat kacaunya institusi keluarga. Sesungguhnya aku telah menyampaikannya dan aku telah tinggalkan untuk kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh dengannya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sesuatu yang besar, iaitu kitab Allah wa sunnat rasulih, dan juga sunnah rasulnya. Dia kata di sini waqad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada, ya. Amran yang bayinan, kitab Allah wa sunnatan nabiyhi. Ini clear cut. Anything ada problem untuk menyelesaikan masalah, rujuk dua kitab ni, kitab Allah wa sunnatan rasuli, ataupun sunnatan nabiyhi, ya, wa sunnatan nabi. Jadi maknanya itu penyudahnya. Kalau tak settle lagi, maka rujuklah kepada dua kitab ini, tunduklah kepada ketentuan kitab ini, iaitu kitab Allah, ya, wa sunnata rasulihi. Ayyuhan nas, ada berapa minit lagi? Kita berhenti di situ, ya. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sma'u, ya,
wahai sekalian manusia, dengarlah dan renunglah kata-kataku ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana mekanisme kita kata suara masa itu? Maklumlah 114,000 yang datang, ada 100,000 lebih lah jamaah haji. Maka pakai pendekatan mubaligh, pendekatan mubaligh. Setiap 100 jemaah ada seorang, setiap 100 jemaah ada seorang, setiap 100 jemaah ada seorang mubaligh yang tolong menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Barulah sampai, ya, maknanya kita kata kepada seluruh jamaah itu tadi. Mubaligh ini kalau kita pergi ke Mekah yang kita dengar suara Allahu Akbar, itu mubaligh lah. Imam sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mubaligh. Jadi pendekatan itu digunakan untuk supaya suara Nabi ini sampai kepada lebih daripada 100,000 orang. Pendekatan mubaligh ini. Ini juga menjadi suatu pengajaran kepada kita tentang keberkesanan maknanya media. Artinya bahawa kita juga harus ambil pendekatan media yang berkesan untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kadang-kadang kebenaran itu memang benarlah, murni. Tapi kalau tidak berkesan dalam pendekatan media, tak sampai juga kebenaran itu. Jadi Nabi mengambil pendekatan, ya, kita kata bahawa adanya mubaligh yang boleh menyampaikan substance kebenaran itu, ya, supaya sampai kepada pihak yang berkenaan. Jadi dalam konteks inilah makanya kita dapati bahawa pendekatan kita kemarin apabila berada dalam suasana PKP peringkat 1, peringkat 2, peringkat PKPB, peringkat itu, kita tak dapat mengadakan pengajian-pengajian, maka kita dapati bahawa digiatkan pendekatan online itu supaya kebenaran itu tetap akan disampaikan. Yang penting ialah media itu media yang berkesan. Dalam pendekatan dakwah ini kita mesti ada kebijaksanaan memahami perkembangan. Sebab kita dituntut faham 3, faham agama, faham manusia dan faham perkembangan. Tafaqquh fid din, tafaqquh fin nas, tafaqquh fi tatawwur. Hendaklah kita faham agama, tak cukup. Faham pula manusia, tak cukup. Faham pula perkembangan. Jadi ini yang diberikan kepada kita oleh Pak Nasir, ya, supaya akan berkesanlah dakwah kita. Wallahu alam, mana yang baik daripada Allah, silap dan salam, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arina al-haqqa kama hiya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum